Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi sekali pada minggu ini, okey, di hari Jumaat yang mulia. Okey. So pada pagi ni cikgu nak masuk kepada 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 33 dalam buku teks. Okey, so yang pertamanya adalah cikgu nak sentuh berkaitan dengan istilah patogen. Okey, so dalam topik yang sebelum ni, kamu dah belajar tentang mikroorganisma berfaedah yang memberikan manfaat kepada manusia. Okey, tapi patogen ini adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, so dalam kaedah pencegahan kita ada teknik aseptik. Okey, teknik aseptik ini adalah merujuk kepada menghalang jangkitan patogen ataupun menyingkirkan patogen. Jadi ini bertepatanlah dengan frasa yang dikeluarkan, iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Kenapa? Takkanlah dah sakit baru kita nak bertindak. Jadi macamlah pandemik yang sekarang ni. Kita kena cegah dulu. Takkan kita dah sakit baru kita nak rawat. Janganlah macam tu. Okey. So dalam teknik aseptik kat sini, okey, cikgu fokuskan kepada yang pertama. Okey, kita ada kaedah pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, okey. Dan yang keempat, penggunaan disinfektan, dan yang kelima, penggunaan sinaran. Okey, mari kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan pensterilan. Okey, pensterilan ni bermaksud proses membunuh ataupun menyingkirkan mikroorganisma daripada satu objek ataupun persekitaran. Okey, dalam kaedah pensterilan ni dia ada macam-macam. Okey, yang pertamanya kaedah Haber. Okey, ni Haber. Contohnya penggunaan autoclave. Okey, di mana penggunaan autoclave ini boleh mencecah kepada suhu 130 darjah Celsius. Di mana pada suhu 130 darjah Celsius bukan saja mikroorganisma dibunuh, tetapi sporanya juga akan turut termusnah. Okey, kaedah yang kedua, bahan kimia. Contohnya yang paling dekat dengan kita sekarang, sabun. Sabun. Dia kata kalau tak nak gunakan alkohol, okey, masa musim pandemik ni, okey, kita kena basuh tangan. Okey, yang ketiganya melalui sinaran. Okey, contohnya sinaran ultra ungu. Okey. Kemudian tekanan tinggi. Okey, contohnya menggunakan periuk tekanan bila kita masak. Okey, dan yang keempat yang kelimanya adalah penapis. Yang ini dia menggunakan penapis mikron. Okey, cikgu tunjuk contoh kaedah pendidihan. Okey, yang keduanya adalah kaedah pendidihan. Okey, kalau kaedah pendidihan ini adalah yang paling common lah, yang biasa yang mak-mak kamu buat, yang mana ada adik-adik kecil. Okey, botol-botol susu adik-adik kamu, mak kamu akan rendamkan dalam air yang mendidih. Jadi bila kata pada suhu 100 darjah Celsius, okey, mikroorganisma akan terbunuh. Okey, seterusnya ialah antiseptik. Okey. Okey, antiseptik ni adalah bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit. Okey. Kulit manusia ataupun luka bagi mencegah jangkitan patogen. Okey, contohnya ubat kuning. Ubat kuning, okey, kat sini cikgu gariskan. Kemudian povidone, okey, dan juga alkohol isopropyl. Okey, kalau kita lihat ni kan biasanya kan, okey, yang ini kamu dah biasa jumpa. Okey, kamu luka, okey, doktor ataupun nurse dia akan sapu ubat kuning, ataupun kadang-kadang dekat rumah kamu pun ada. Okey, kemudian povidone, okey, yang berwarna jingga, okey. Kemudian alkohol isopropyl, iaitu sebelum suntikan, biasanya kamu akan disapukan dengan alkohol sebelum kamu menerima suntikan. Okey. Seterusnya ialah disinfektan. Okey. Disinfektan dekat sini kalau kamu lihat merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda-benda yang bukan hidup. Contohnya apa? Cadar,
Okay, tandas, kolam renang dan sebagainya. Okay, disinfektan ini dia tak sesuai untuk kita sapu pada permukaan kulit ataupun pada luka kita. Okay, so apa contohnya disinfektan? Okay, bahan peluntur. Okay, hidrogen peroksida. Okay, cecair klorin. Okay, biasanya cecair klorin kita gunakan kat rumah, kita guna Clorox. Okay, janganlah. Kerang menangis kamu. Gunakan Clorox pada luka. Oi, jangan. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, okay, kamu pun dah biasa guna. Okay, macam tahun lepas kamu dah, okay, lepas kamu makan ataupun sebelum kamu, sebelum kamu mulakan sekolah, okay, kamu ada lap meja dengan disinfektan, kan? Okay, so itu adalah salah satu kaedah pencegahan. Okay, yang seterusnya ialah sinaran. Okay, sinaran mengion seperti ultra ungu, sinaran X dan juga sinaran gamma. So, ada 3 contoh sinaran dekat sini. Okay. Sinaran ultra ungu, sinaran X dan juga sinaran gamma. Okey, yang ini ketiga-tiga sinaran ini dapat membunuh mikroorganisma. Okey, contohnya, sinaran ultra ungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik pembedahan. Okey, yang seterusnya ialah antibiotik. Okey, antibiotik ni sebenarnya ialah kaedah nak merawat. Kalau yang tadi kita belajar kaedah nak mencegah. So, antibiotik ni kaedah nak merawat. Okey, cikgu tulis kat sini. Merawat. Okey, apa maksud merawat? Merawat ni bila kamu dah berpenyakit. Dah dapat sakit tersebut. Okey, so apa yang dikatakan dengan antibiotik? Okey, jadi cikgu fokuskan dekat sini. Iaitu ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan. Okey, yang disebabkan oleh bakteria. Dan antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus. So, maksudnya kalau penyakit itu disebabkan oleh virus, maka antibiotik tak dapat nak merawat. Okey, so apakah kerintangan antibiotik? Ini sangat-sangat selalu disebut-sebut orang. Ataupun kalau kamu pergi klinik, bila ambil ubat, doktor kata, ahli farmasi kata, okey, yang ini kena habiskan. Antibiotik ni habiskan. Kenapa kena habiskan? Okey, so kalau kamu lihat dekat kerintangan antibiotik ni. Okey, berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Maksudnya bila kamu makan, tak baik pun. Maksudnya antibiotik tu dia tak mampu nak bunuh bakteria. Okey, so dia kata antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Ini yang dikatakan dengan kerintangan antibiotik. Okey, so apa puncanya? Ini berbalik kepada arahan daripada farmasis tadi. Okey, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Maksudnya demam sikit je terus ambil antibiotik. Demam sikit je ambil antibiotik. Okey. Kemudian yang kedua, antibiotik yang tidak tepat. Contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesema dan juga batuk biasa dengan antibiotik. Maksudnya kamu tak tahu pun maksudnya contohnya demam. Okey, demam tu kita tak tahu disebabkan oleh bakteria ke disebabkan oleh virus. Jadi bagi je antibiotik. Jadi itu salah satu punca. Okey, yang ketiganya ialah tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Yang ini yang selalu diingatkan. Okey, antibiotik ni kena habiskan. Kalau tak habiskan nanti berlakulah kerintangan antibiotik. So, bahayakah kerintangan antibiotik? Bahaya tak? Kenapa? Kalau tak bahaya, ahli farmasi ni dia tak akan sibuk-sibuk nak cakap pada awak. Habiskan. Okey, so dia bahaya. Kamu tengok kat sini. Kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Jadi, kalau apa-apa yang kamu dapat antibiotik daripada doktor, sila habiskan mengikut tempoh yang ditetapkan. Okey. So, untuk eksperimen ni nanti insya-Allah kalau kata kita dah naik secara bersemuka, kita akan buat dalam makmal. Kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey.
kalau kamu ingat lagi semasa kamu di tingkatan 2, kamu dah belajar berkaitan dengan penyakit berjangkit. Okey, so antaranya ialah pneumonia, okey, iaitu disebabkan oleh bakteria yang kita panggil sebagai Streptococcus pneumonia. Okey, yang ini penyakit ni kita boleh rawat dengan antibiotik. Apa contoh antibiotiknya? Penicillin. Okey, penyakit yang kedua adalah kita panggil athlete foot. Disebabkan oleh fungi. Okey. Okey, fungi kita panggil ataupun contoh fungi di sini ialah Trichophyton rubrum. Okey. Dirawat dengan antifungal ataupun antikulat. Okey. Clotrimazole. Okey. Dan yang ketiganya ialah penyakit kayap. Biasa kita jumpa penyakit kayap ni. Okey, yang ini adalah disebabkan oleh virus yang dinamakan sebagai varicella zoster. Okey, yang ini boleh dirawat dengan antiviral. Okey, contohnya acyclovir. Okey. So dekat bawah tu ada QR code yang boleh kamu scan untuk kamu mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Okey, so untuk minggu ni tugasan kamu kena buat praktis formatif. Okey, 1.3. Okey, so nombor 1 tu nyatakan 5 contoh teknik aseptik, okey, untuk mengawal penyebaran patogen, ada dalam buku. Okey. So bagaimana teknik aseptik dihubungkan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Okey. Dan yang ketiga ni maksud pensterilan, okey. Dan yang seterusnya, okey. Cikgu rasa semua tu boleh dicari dalam buku teks kamu, ya. Okey, jadi cikgu harapkan semua murid kena buat, cuba buat. Okey, kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu bila-bila masa, tak ada masalah. Okey, so selamat mencuba. Okey, cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.